أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Dalam apa jua keadaan sekalipun, nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat jadi hamba Allah. Kemudian nikmat jadi umat Nabi Muhammad, Presiden ahli syurga sallallahu alaihi wasallam, juga ketua kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah malam ni Allah datangkan kita semua. Selalu duduk dekat-dekat pun ramai. Kali ni duduk jarang-jarang pun nampak tak berapa ramai. Malam ni sebab lama tak mai ke sebab Covid tak tahu. Hujan pun boleh jadi ke. Wallahu alam. Tuan-tuan, Allah uji dengan satu penyakit COVID-19 dah membuatkan manusia jadi sebahagian negara jadi huru-hara. Apatah lagi kiamat, dan sebelum kiamat akan ada juga satu masa yang huru-hara, iaitulah ketika mana keluarnya fitnah yang paling besar di atas muka bumi Allah ni, iaitulah fitnah Dajjal. Waktu Dajjal tu keluar, lagilah
jadi huru hara dan keadaan yang tidak menentu kepada semua umat manusia. Semua umat manusia. Jadi syukur kepada Allah SWT. Pada malam ni insya-Allah kita akan bercakap tentang seorang ulama yang dengan beliau kita dapat memahami tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang seperti beliau itu zaman hari ini tak ada dah. Iaitulah Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lah, no? Pengasas kepada mazhab yang dianuti di Malaysia ni. Kita ni dari segi fiqh mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab banyak, tapi yang paling terkenal dan kekal dan ramai penganutnya 4. Mazhab Hanafi paling tua. Nombor 2 mazhab Maliki. Ni dari segi seniority, bukan dari segi penganut ramai, no? Dari segi lama, mazhab Hanafi paling lama. Orang India, Pakistan, orang Cina, Turki, Hanafi itu. Kemudian yang kedua mazhab Maliki. Hari ini mazhab Maliki banyak di Afrika Utara pun ramai, di Tunis, di Morocco, di Algeria. Itu semua tu Malikiyah, mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga mazhab fiqh yang paling ramai di dunia, iaitu mazhab Syafi'i. Dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi setiap 100 tahun Allah SWT akan hantar seorang yang disebut dalam satu hadis yang sahih sebagai mujaddid. Tahun ni tuan-tuan 1442. 1400 tahun lebih dah umat Islam ni. Jadi Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Malam ni 1400 lebih dah. Tu nak bayang kita dengan Rasulullah punya jarak. Lepas Nabi wafat, siapa dia nak terang Islam kat kita? Cara ibadat. Allah SWT cipta manusia supaya beribadat. Waktu Nabi ada, Nabi lah terang. Terang kat sahabat, sahabat terang dekat umat Islam yang lain. Lepas Nabi tak ada, Nabi kata setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan hantar seorang. Gelaran dia mujaddid, pembaharu. Dia bukan buat main agama baru. Tapi mujaddid ni dia set up balik urusan agama ni bagi jadi lebih kemas. Yang mana yang longgar dia bagi jadi elok balik. Ini mujaddid. Tiap-tiap 100 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dah berapa dah? 100 tahun tu berapa dah? Ini nak bagi tak dengar saja kan, pekat-pekat fikir. Kalau dah 1400 tahun, maksudnya dah ada 14 mujaddid. Sudah ada 14 mujaddid. Mujaddid ni hadis tau. Dia bukan pendapat ulama, bukan ulama yang punya pendapat kita cadangkan ada mujaddid setiap 100 tahun, bukan. Setiap 100 tahun ada mujaddid tu mai daripada Nabi SAW. Perkataan Nabi. Siapa yang tu Nabi tak sebut. Sebab Nabi pun wafat 1400 tahun yang dulu, maka Nabi tak sebut siapa. Cumanya ulama-ulama yang hidup ni daripada dulu 1400 tahun yang lalu, mereka akan sebut. Maka ramai ulama sebut bahawa mujaddid yang pertama
Mujadid yang pertama, orangnya alim, orangnya saleh dan orangnya pemimpin yang tertinggi negara Islam ketika itu. Nombor satu, presiden umat Islam ketika itu. Dia juga alim dan dia juga saleh, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Itulah mujadid pertama yang disebutkan oleh ramai para ulama Islam. Ulama hampir sepakat bila sebut siapa mujadid pertama, adalah sebut nama lain ada, nama ulama ni ada, tapi yang paling ramai macam tu. Daripada 100 orang, yang ni dia ni yang paling ramai sekali. Nama beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, keturunan ataupun anak cucu cicit Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang tu, subhanallah. Tak payah ceritalah, dia cerita lain. Malam ni cerita orang lain. Kemudian siapa mujadid kedua? Saya nak sebut dekat dua ya. Malam ni sebut semua sejam sampai 14 kan. Ada dalam hafazan ada kan. Kemudian tuan-tuan sekalian, mujadid kedua yang disebut oleh ramai ulama antaranya ialah Imam Ahmad ibn Hanbal, pengasas mazhab Hambali, orang besar tu tuan. Dan dia mencapai tahap tertinggi dalam bidang hadis. Kan? Amirul Mukminin, macam itulah tahap tertinggi. Dia berkata, dia dan ramai lagi yang lain berkata bahawa mujadid kedua adalah tok guru dia, iaitulah Imam Muhammad ibn Idris, kita panggil Imam Syafi'i. Dialah mujadid yang kedua. Hebat. Mujadid yang kedua. Jadi Imam Syafi'i ini keturunan ahli keluarga Rasulullah. Dia punya, Imam Syafi'i punya tok nenek bertemu dengan tok nenek Nabi. Dia kalau keluarga yang sama akak dengan Rasulullah, maka dia akan dipanggil sebagai Quraisy, sebab Nabi Quraisy. Orang yang macam Sayyidina Umar, Quraisy juga. Quraisy, macam tu. Jadi Imam Syafi'i ni Quraisy, sebab dia punya tok wan dia naik ke atas sekali bertemu dengan tok wan Nabi atas tu. Yang di atas sana sekali bertemu dengan tok wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling atas. Saya baca tuan-tuan. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i dia hidup belakang sikit, panjanglah sikit. Muhammad, nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ayah dia Idris. Sekali keluar orang tanya ayah Imam Syafi'i nama apa? Syafi'i ya. Hak tu gelaran dia. Kan? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Sa'ib bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Bin Abdi Manaf bin Qusay, tentu sama. Maka Imam Syafi'i ini Quraisy. Faham? Banyak orang dapat tu, tuan-tuan. Seterusnya, nombor 4. Kelahiran dan kemasyhuran beliau, keilmuan beliau yang luas telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 140 tahun sebelum kelahiran dia. Imam Syafi'i ni. Subhanallah. Ada hadis yang banyak sanad, hadis tu banyak sanad sebut tentang seorang alim Quraisy. Banyak sanad. Semua sanad ni lemah. Macam mana pula? Tu ustaz sebut apa? Kan? Ada banyak sanad yang menyebut tentang seorang ulama Quraisy yang ilmunya akan memenuhi segenap muka bumi. Alimu Quraisy, Nabi sebut, yamla'u tibaqal ardi ilma. Satu orang alim dari kalangan Quraisy yang ilmunya akan memenuhi segenap sudut bumi. Tuan-tuan,
Jadi Imam Baihaqi kata gabung semua sanad ni hak lemah-lemah ni, dia menjadi B+. Ataupun dia panggil hadis, jadi hadis tu menjadi kuat dengan nama hasan li ghairihi. Hadis tu menjadi kuat. Sebab apa jadi kuat hadis tu? Sebab sanad dia ataupun riwayat dia yang banyak. Selesai, no? Jadi kemunculan Al-Imam Syafi'i ini telah diwar-warkan oleh Rasulullah waktu Nabi hidup. Siapa alim Quraisy itu? Di kalangan sahabat ada tak Quraisy? Ada. Akan tetapi adakah ilmu mereka tersebar ke seluruh dunia? Ulama kata tidak. Ulama kata tidak. Maka siapa yang lepas tu alim Quraisy yang ilmu dia tersebar daripada seluruh dunia sejak 1300 tahun yang lalu. Waktu dia hidup dulu. Imam Syafi'i ni waktu dia hidup ilmu dia sudah tersebar. Kita tengok dia punya perjalanan hidup dia secara ringkas. Bagaimana Imam Syafi'i berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat ke satu tempat ke satu tempat untuk mendapatkan ilmu, berguru dengan guru-guru besar Islam dunia. Semua tempat dia pergi ambil. Sebab tu Imam Syafi'i menghimpunkan kebaikan dan kelebihan ulama-ulama, ketua-ketua ulama ketika tu. Saya sebutkan secara ringkas. Kita syukur kepada Allah. Cara kita beribadat ambil daripada Imam Syafi'i. Saya akan sebut kat tuan-tuan macam mana tok guru Imam Syafi'i ni dia belajar semayang daripada Muslim Ibn Khalid Az-Zinji, kemudian Ibnu Juraij, kemudian naik ke atas sampailah Atha ibn Abi Rabah, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Imam Syafi'i dia semayang, sebab tu tuan-tuan hak kita duk belajar fiqh tu, bila sebut angkat takbir takat mana, angkat takbir takat tu. Kita tak ikut angkat takbir kan? Ni sama ni. Kita tak ikut. Kita itu lah. Tangan tak tahu mana? Ikut dan kiri atas kanan, kanan atas kiri, genggam tang siku pun ada. Bila Imam Syafi'i semayang, ulama kata kami tidak pernah melihat solat seindah solat beliau. Sebab apa? Sebab tengok tok guru dia belajar semayang daripada siapa? Daripada Muslim bin Khalid. Saya sebut nama ni tuan-tuan semua bukan nama tok guru Imam Syafi'i ni, semua orang-orang yang keilmuan dan kewarakan seperti mereka sudah tak ada pada zaman ni. Tak ada. Dia baca Quran, dia ada tok guru dia sampai ke Rasulullah. Imam Syafi'i. Dia semayang, ada tok guru dia, cara semayang daripada tok guru dia sampai ke Rasulullah. Dia mengajar hadis daripada tok guru dia, daripada tok guru tu sampai ke Rasulullah. Kemana atas? Hak tu kepentingan sanad. Hati-hati dengan suara-suara yang kata, Allah sanad apa sat-sat ambil sanad, sat-sat ambil sanad. Kan ada suara tu. Hati-hati. No? Itu suara sumbang. Itu suara sumbang. Para ulama daripada kurun 1 sampai kurun 14 dan 15, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama yang menitik beratkan sanad. Baca Quran ke, mereka berpakaian ke, mereka solat ke, mereka berzikir ke, tengok belajar pada siapa ni? Belajar pada sini. Sebab daripada sanad tu kita nampak bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang penting. No? Jadi kita beruntung cara semayang kita, cara puasa kita, cara haji kita, cara zakat kita daripada Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, hak kita angkat takbir, hak ulama duk ajar angkat daripada sini sampai ke sini. Tangan genggam, yang tu kena buat ceramah khas nanti tuan-tuan panggil cara solat secara sifat solat Nabi. No? Mengikut pandangan mata mazhab Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i menghurai hadis-hadis tentang solat,
memahami hadis-hadis tentang solat, maka yang itulah terlahirnya cara solat mazhab Syafi'i. Tangan tak di mana, bila nak ke rokok, macam mana kedudukan rokok, tangan kita pegang apa, ada hak pegang paha, ada hak pegang bawah pada kepala lutut. Sebab tu orang tak tengok cantik solat kita. Sebab tak ikut sunnah langsung. Ada ratusan sunnah dalam solat yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ni adalah apa seperti mana yang mereka lihat guru mereka solat. Guru itu melihat gurunya solat. Guru tu naik sampai ke Atha ibn Abi Rabah, saya sebut Imam Syafi'i tadi. Melihat Abdullah bin Zubair solat, ni sahabat. Abdullah bin Zubair melihat Abu Bakar solat, dan Abu Bakar puluhan tahun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Lepas tu tuan tengok ulama-ulama besar solat sama aja. Hampir sama. Kita tak ikut langsung. Jauh nak dapat keberkatan dan pahala sunnah. Ni bila saya cerita ni baru kita, rupanya besar mazhab ni. Baru faham ni mazhab, ya. Ulama-ulama mazhab ni lah yang hurai hadis kat kita. Macam mana Nabi buat keluar zakat, macam mana Nabi semayang, macam mana Nabi buat umrah, macam mana Nabi mentadbir negara Islam. Dan Imam Syafi'i juga memegang pentadbiran. Saya cerita, sampai hampir dipenggal kepala dia oleh Harun al-Rashid. Tu bukan hebat ke Harun al-Rashid? Macam mana boleh jadi macam tu? Kenapa sampai hampir dipenggal? Nanti saat tak masuk ni, lahir pun tak masuk ni. Hak kelahiran dia ni baru duduk mukadimah. Tuan-tuan 2 kali ubah dah kaki. Alamak tak dengar kuliah. Saya bersila dah ni. Subhanallah. Hebat ni para ulama ni tuan-tuan. Beruntung kita. Nombor 6 maklumat malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan betapa banyak pahala Al-Imam Syafi'i. Kesemua yang bermazhab Syafi'i hari ni berjumlah ratusan juta. Lebih 500 juta orang Islam atas muka bumi hari ni bermazhab Syafi'i. Sehari berapa kali lepas semayang? Kali? Lebih 500 juta semayang, puasa, zakat, haji. Yang tu baru sikit, banyak lagi. Yang kesemuanya bermazhab Syafi'i, siang dan malam setiap saat duk masuk. Rasulullah lagi lah tuan-tuan, yang tu tak payah bahas lah. Rasulullah pun setiap detik masuk pahala. Orang selawat, orang sebut azan, sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan 24 jam sebagainya. Tu Rasulullah lagilah dahsyat kan. Ni Imam Syafi'i ni. Subhanallah. Bermula daripada ibu dia. Seorang ibu yang bawa dan tuntun tangan anak untuk pergi mengaji. Tu lagi, tu dah masuk tajuk ceramah dah tu. Pasal apa? Ibu, ayah pergi mana? Ayah di kedai kopi kah? Ayah di melepak kah? Bukan. Anak yatim. Anak yatim. Jadi yang tu lah, bila orang buat kebaikan berdasarkan apa yang kita ajak, walaupun kita tidur di rumah, kebaikan hak dia duduk tengah buat tu masuk juga ke dalam buku amalan kita. Hak pahala dia buat tu, tanpa mengurangkan pahala orang yang buat tu, duk masuk kat kita. Mudahnya kita ajak orang baca Quran sampai dia boleh baca Quran. 100 orang anak murid dia, sepanjang hidup dia 100 orang boleh baca Quran dengan ilmu yang dia ajak. Ketika dia masih hidup, mereka ni duk baca Quran merata, duk masuk dalam pahala dia. Satu huruf budak tu sebut, satu huruf pemuda tu sebut, satu huruf wanita tu sebut dengan bacaan Quran, masuk kat tok guru Quran tu. Tuan-tuan bayang Imam Syafi'i banyak mana untuk dia. Daripada mula kecil sampai mati, insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipuji kesalehan dan kewarakan beliau. Tuan-tuan bayang macam ni lah. Tok guru beliau Imam Malik bin Anas.
Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, saya ada ceramah tentang Imam Malik cara ringkas. Adalah sikit lepas rakam sikit kan pasal Imam Malik, tuan guru Imam Syafi'i. 7 tahun Imam Syafi'i mengadap dia. 7 tahun. Dengan Imam Malik saja, no? Kemudian Al-Imam Syafi'i juga melahirkan seorang anak murid nama apa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Tok guru pun mujtahid, anak murid pun mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal tu anak murid Imam Syafi'i, dan ramai lagi yang lain yang sekali kita sebut secara ringkas siapa lagi anak murid Al-Imam Syafi'i. Sebelum saya lupa, Tok guru Imam Bukhari kata dalam hadis nombor 1, qala Al-Humaidi haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan. Dalam hadis nombor 1 tu, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis nombor 1, tok guru nombor 1 yang dia sebut adalah Humaidi. Kenapa Imam Bukhari sebut nama Humaidi? Sebab Al-Imamul Humaidi Qurashi. Dia Quraisy. Maksudnya Tok Wan Imam Humaidi ni pun bertemu dengan Tok Wan Nabi kat atas. Bila ada hadis Nabi sebut qaddimu Quraisyan, dahulukan Quraisy. Kalau ada ulama yang ramai, dahulukan Quraisy. Maka Imam Bukhari dia dahulukan tok guru dia nama Al-Humaidi, sebab Humaidi ni Quraisy. Untuk pengetahuan kita semua, Humaidi ni anak murid Imam Syafi'i. Subhanallah. Sebut tu cukup dah, tak payah sebut lagi ratus-ratus yang lain, tak payah sebut dah. Tuan-tuan, Humaidi ni tuan guru Imam Bukhari ni, dia tu murid kepada Al-Imam Syafi'i. Mengaji fiqh dengan Imam Syafi'i. Mengaji fiqh dengan Imam Syafi'i. Ni fiqh yang tuan-tuan amalkan ni. Dia menuntut dengan Imam Syafi'i. Sebab tu kalau mai satu suara sumbang yang lain, sebelum saya lupa, mai satu suara sumbang yang lain, tuan-tuan ingat, tak payahlah mazhab-mazhab, kita ambil terus daripada Quran dan hadis. Itu suara sumbang. Hati-hati. Wal'iyadhu billah. Dia kata tak payahlah mazhab-mazhab ni. Mazhab-mazhab ni bukan ada dalil. Mazhab itulah dalil. Ni kita mazhab Syafi'i, mazhab itulah dalil sebenarnya. Tuan-tuan, dan tengok siapa yang memikul mazhab ini. Mazhab Syafi'i ini, siapa yang memikul mazhab ini. Tuan-tuan tengok ulama dia. Ratusan ulama hadis, pakar-pakar hadis, pakar-pakar fiqh dan mujtahid-mujtahid yang memikul mazhab ini. Maka ulama-ulama ni lah yang terang kat kita macam mana nak faham ayat Quran ni, macam mana nak faham ayat, nak faham hadis ni. Maka kita ikut mazhab sebab untuk memahami Quran dan hadis. Imam Syafi'i ni orang Mekah. Mak dia orang Mekah, ayah dia orang Mekah. 9 saya berhenti. Ni abuan tuan-tuan nak urut apa? Pokok kaki. Kan 9 saya berhenti insya-Allah. Tuan dengar ni apa nama ni, kita nak tengok manfaat yang kita dapat daripada kehidupan ulama ini. Macam mana dia hidup, macam mana dia mendapat ilmu, cara ringkaslah, cara ringkas. Imam Syafi'i orang Mekah, dengan ayah dia orang Mekah, mak dia pun orang Mekah. Ayah Imam Syafi'i nama, cuba sebut enggak tuan? Nama Idris, Muhammad ibn Idris. Ayah Imam Syafi'i nama Idris, mak beliau nama Fatimah bintu Abdillah. Lepas berkahwin, Fatimah berkahwin dengan Idris, mereka berpindah ke Palestin. Sebut macam itulah, saya sebut nama tempat Asqalan. Jadi Asqalan tak mana pula, Perancis ke? Sebut Palestin. Mekah nak pergi Palestin 2000 kilometer. Jauh tuan-tuan, nak lalu kena Mekah nak pergi Palestin, lalu Madinah. Ni saya ulang kaji lah, dulu saya pernah sebut dah di sini. Mekah nak pergi Palestin kena lalu Madinah, Jordan, Syria, Palestin. Ada 2 jalan, ataupun Madinah, Iraq, Palestin. Dia ikut tu jalan ke atas dah. Jadi ayah Al-Imam Syafi'i bawa isteri untuk pergi berniaga di Palestin.
Kemudian sudah mengandungkan Al-Imam Syafi'i. Fatimah sudah mengandungkan Imam Syafi'i. Setelah duduk 2 tahun di sana, meninggal. No, Imam Syafi'i dah lahir di Gaza. Imam Syafi'i Gaza orang tahu lah, alhamdulillah, sebut nama Gaza orang tahu. Gaza ni dalam Asqalan. Gaza ni dia kecil sikit, dia duduk dalam Asqalan. Sebab tu ada orang sebut Imam Syafi'i lahir di Asqalan, ada orang sebut Imam Syafi'i lahir di Gaza. Samalah. Lahir dan hidup 2 tahun dengan ayah, jadi anak yatim. Tuan-tuan tengok noh. Dia selalunya alim besar ni, kehidupan dia susah. Yang tu disebutkan oleh para ulama. Kalaulah bukan kerana orang miskin, maka tidak lahirlah para ulama di atas muka bumi Allah ni. Selalunya kondisi kaya tidak melahirkan para ulama Islam. Selalunya. Bukan semua, selalunya. Kondisi yang susah inilah, situasi dan kehidupan yang susah inilah yang melahirkan ulama-ulama besar. Imam Syafi'i lahir, lepas 2 tahun ayah meninggal. Mak tu bawa. Waktu tu tempat ulama Islam Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Tempat yang paling, orang kata ulama Islam paling ramai. Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Kemudian baru Syam, Yaman, Mesir. Tuan-tuan ingat lah. Boleh sebut 7 tu boleh balik awal. Sebelum pukul 9 lah. Tuan-tuan lah. Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. 4 ni paling ramai ulama waktu tu. Kemudian baru Syam, Yaman, Mesir. 7. Jadi si ibu tadi, kalau duduk di sana pun boleh. Tapi nak bawa si anak ni mengaji. Bawa balik ke Mekah. Maka Al-Imam Syafi'i pun dibawa balik ke Mekah ketika berusia 2 tahun. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Tuan-tuan kira tengok. 1400 nak dekat 1450. 1300 tahun yang lalu. Lama. 1300 tahun yang lalu. 150 Hijrah. Lama sangat. Lepas 2 tahun, ibu dia bawa ke Mekah. Imam Syafi'i pun duduk di Mekah. Umur 7 habis Quran. Tak jumpa terus dalam Malaysia. Bukan dalam Jitra. Kan? Umur 7 tahun habis Quran. 30 juzuk. Lah ni 20-20 ni, zaman moden ni ada tak yang habis umur 7 tahun? Ada. Saya tak kata tak ada. 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 Di Iran ada, di Saudi ada. Tak silap saya di Indonesia pun ada. Seorang 2 kot. Wallahu alam, seingat saya lah, yang saya pernah baca, saya pernah tengok. 7 tahun. Ajaib lah 7 tahun tuan-tuan. Fatihah pun tak dia baca lagi. Anak-anak kita punya koman. Sekali dengan saya lah tuan-tuan. Koman bukan tuan-tuan, sekali sama lah kita. Habis Quran, umur 7 hafal. Kemudian umur 10 habis Muwatta. Muwatta ni kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Waktu tu di Madinah, ulama paling besar nombor 1 Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lepas Ibnu Syihab, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal dunia, ulama nombor 1 di Madinah, anak murid beliau yang paling kanan, Imam Malik bin Anas. Dah tuan-tuan dengar, ambil maklumat tu. Di Madinah ada lebih 50 orang ulama mujtahid yang macam Imam Malik. Ramainya zaman tu tuan-tuan, Imam Malik cerita macam ni. Dia kata zaman itu aku boleh tunjuk 70 orang. Imam Malik kata, tuan-tuan boleh bayang zaman tu, Nabi tak ada dah ni zaman Imam Malik ni. Imam Malik wafat tahun 178 Hijrah, wafat. Dia lahir lagi awal lah, wafat 178.
Kata Imam Malik, aku boleh tunjuk di bumi Madinah pada zaman aku 70 orang, kesemuanya bukan ulama, tetapi mana-mana di kalangan mereka ini, kalau mereka pohon kepada Allah untuk turun hujan, nescaya Allah tak akan tolak permohonan mereka. Orang apa ni tuan-tuan? Orang soleh. Tapi ulama tak? Bukan ulama, orang soleh saja. Saya nak cerita kat tuan-tuan, ramainya ulama zaman tu. Tu baru Madinah, belum lagi nombor satu punya ulama di Madinah nama Imam Malik. Imam Malik karang satu kitab nama Al-Muwatta. Imam Malik karang satu kitab nama Muwatta. Semua dunia Islam mai mengaji dan ambil Muwatta. Saya nak sebut kat tuan-tuan, Imam Syafi'i hafal sebelum pergi jumpa Imam Malik, umur 10. Punya awal. Dan waktu nak mengaji di Mekah, umur 5-6 tahun nak mengaji di Mekah, di pondok-pondok di Mekah, ada banyak tok-tok guru buka pondok di Mekah waktu tu. Imam Sufyan, Ibn Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Imam Al-Humaidi, apa semua ni, tu anak murid Imam Syafi'i. Di tok-tok guru lain banyak buka. Kata Imam Syafi'i, ibu aku tidak mempunyai duit untuk bayar yuran. Saya baca kan, oh ada yuran juga. Ada yuran. Dan Imam Syafi'i, ibu dia tak mampu bayar. Tetapi disebabkan kecerdikan dan kerajinan Syafi'i, Muhammad ibn Idris, dia terima untuk masuk dan belajar secara percuma. Sebab bijak terlampau. Bijak terlampau. Maka diterima untuk masuk. Dah terima untuk masuk, yuran tak payah bayar. Nak kena beli qalam tempat tulis, walaupun dia bukan macam pen kita ni, zaman dululah, pen zaman dululah, qalam juga nama. Kata Imam Syafi'i, ibu aku dah tak mampu bayar yuran, nak beli tempat nak tulis dengan pen pun tak boleh, maka aku pun menulis di atas tulang-tulang yang aku bersih dan aku kutip. Susah tak? Susah. Tapi yang alim. Umur 10 hafal Muwatta, mengaji dengan ulama tu ramailah, saya tak sebutlah nama tuan-tuan guru Imam Syafi'i kan, tok-tok guru beliau. Ismail ibn Qastantin itu Quran. Banyak yang lain lagi. Dan tok guru beliau dalam fiqh yang utama antaranya ialah Imam Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Kalau sebut Az-Zinji tu tuan-tuan ingat ni tok guru utama Al-Imam Syafi'i. Sampai umur 15, tuan-tuan tengok, umur 15, tingkatan 3. Maka Imam Muslim bin Khalid kata, wa Syafi'i, berfatwalah, sesungguhnya telah sampai masa untuk kamu memberikan dan mengeluarkan fatwa. 15. Awal tuan-tuan, awal. Maka berfatwalah Imam Syafi'i waktu tu. 15. Imam Syafi'i ni meninggal muda. 150, lahir 204. Taklah muda sangat, tapi 54 lah. 54. Anak pun 3 orang. Sana anak 3 orang. Umur 15, Imam Syafi'i dah mula mengajar dan bagi fatwa. Tradisi para ulama yang sahih daripada kurun 1 sampai hari ini, kurun ke-15, seseorang itu hanya layak untuk mengajak, mengeluarkan fatwa, membimbing orang lain, orang ramai, mestilah syarat dia setelah diizinkan oleh tuan guru dia. Sama lah imam-imam lain pun tuan-tuan, cerita yang cukup banyak. Bila dia izin, tok guru tu tengok layak, baru dia beritahu boleh. Anak murid kanan Imam Abu Hanifah umur 40, mengajak sebelum diizinkan. Tapi dah alim, cumanya Imam Abu Hanifah tengok ada perlu lagi. Bila Imam Abu Hanifah tengok dia buka kitab dan mengajak, Imam Abu Hanifah kata, pi tanya 3 soalan. Pi tanya 3 soalan kepada Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah ada anak murid, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dengan Zufar. 3 orang ni. Muhammad bin Hasan Syaibani guru Imam Syafi'i.
Tuan-tuan nampak tak dia bersambung? Dia bersambung-sambung. Imam Syafi'i mengaji lama dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Okay, tak payah, tak payah satu. Jadi panjang. No? Jadi bila Imam Abu Hanifah kata kat anak murid dia yang lain, esok pi masuk dalam kuliah dia, pi tanya 3 soalan. Soalan-soalan tu tuan-tuan semua tak boleh dijawab oleh Al-Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf tanya, "Mai mana soalan ni?" Kan? Yang ni mesti bukan pada hang kita tuan-tuan, orang mai tanya. Kan? Dia jenis soalan tu kita tahu dah. Orang tu mengaji ke, mengaji setahun ke, tak mengaji langsung ke. Kalau dia tanya jenis soalan tu lah tuan-tuan, no? Dia tanya, "Ustaz, saya mayang, saya tinggal kunut, tertinggal, sah ke tak?" Tuan-tuan. Dengan dia tanya, bila dia tanya tu, tok guru tahu dah kawan ni. Tapi tok guru dia takkan buat muka, dia takkan gelak, dia takkan kata dia ni jahil tak. Dia cuma dia dengar tu dia tahu dah dia ni tara mana. Bila Imam Abu Yusuf ni dia dengar soalan, dia kata ni bukan soalan hang. Mesti bukan soalan hang sebab dia tak ada jawapan. Maka dia tu pun jawab, Imam Abu Hanifah kirim salam. Teratu ya. Kirim salam faham, esok main mengaji balik kat Imam Abu Hanifah. Bila Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji bagi tahu Imam Syafi'i, "Ifti ya Muhammad bin Idris, berfatwalah kamu sebab dah sampai masa layak untuk kamu berfatwa." Maksudnya dia dah reti tafsir, dia dah reti fiqh, dia dah ada hadis, dia dah ada bahasa Arab dan sebagainya. No? Ni Imam Syafi'i. Daripada umur berapa belas, Imam Syafi'i ni minat menunggang kuda, minat memanah dan minat bahasa Arab dan sastra. Sastra ni dia minat. Dia pun pi dekat Bani Huzail, kabilah tu nama Huzail, dia pun mengaji lebih 10 tahun. Menghafal belasan ribu syair daripada Bani Huzail. Sehingga Al-Imam Syafi'i kata anak murid dia mampu untuk bercakap bahasa Arab dan orang tak faham. Dia mampu untuk menulis sesuatu ilmu, semua orang tak faham dengan ilmu yang dia tulis. Tinggi bahasa dia. Sampai satu tahap, bahasa Arab yang dituturkan oleh Al-Imam Syafi'i menjadi ukuran kepada orang lain. Apabila orang lain bercakap untuk menentukan Arab dia tu betul ke tidak. Maka lahirlah satu ibarat, kalamus Syafi'i hujjatun fil lughah. Perkataan yang keluar daripada mulut Imam Syafi'i, tuan-tuan, ni perkataan yang keluar harian. Daripada mulut Imam Syafi'i boleh dijadikan sumber untuk menentukan betul tak bahasa Arab tu, grammar. Maksudnya tuan-tuan, dalam dunia in akademik, bahasa Arab, grammar, sastra, Imam Syafi'i mencapai tahap yang paling tinggi. Nombor 1. Dengan sebab tu bila dia hurai Quran dan dia hurai hadis, ulama-ulama lain akan tanya beberapa perkataan yang tidak diketahui oleh mereka, termasuk yang tanya perkataan yang dalam-dalam ni adalah Imam Malik bin Anas. Cerita dia panjang. Bila satu hari Imam Malik baca satu hadis, Imam Malik tak berapa pasti dari segi bahasa, maka dirujuk kepada Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tu bahasa dia tuan-tuan. Subhanallah, bahasa Imam Syafi'i. Dia menunggang kuda, memanah. Kalau Imam Syafi'i panah, hak tengah tuan-tuan, yang markah 10 tu, 10 kali dia panah, 10 kali dia akan dapat markah 10 tersebut. Tepat. Sebab orang bijak dan ni lah. Tuan, kemudian selepas dia mengaji dekat tok-tok guru di Mekah, Imam Syafi'i ni, tuan guru di Mekah tuan-tuan, nombor 1, apa nama ni, Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ni
Imam Syafi'i duduk dengan dia sehingga Imam Syafi'i sebut, ini ulama hadis lah, ni nak bagi tahu kata Imam Syafi'i ni dia menjadi pakar hadis selepas itu. Bukan sahaja fiqh, Imam Syafi'i juga menjadi pakar hadis, cumanya dia tak sampai tahap Amirul Mukminin, dia tak sampai tahap nuqad. Nuqad ni macam Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, ni saya sebut kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan lah. Yang tu yang tahap pertama, kelas pertama. Dari sudut hadis, Imam Syafi'i tak sampai yang kelas pertama tu. Cuma dia juga pakar hadis. Sebab tok-tok guru dia, nombor satu ulama hadis, nombor satu daripada ratusan ulama hadis yang ada di Mekah, nombor satu zaman itu Sufyan bin Uyainah. Itulah guru Imam Syafi'i. Dia berguru, tuan-tuan tengok, dia berguru dengan Ibn Uyainah sehingga kata Imam Syafi'i, tidak ada hadis yang disebut oleh Ibn Uyainah yang aku tak pernah dengar. Tuan-tuan faham tak? Tak ada hadis yang disebut oleh Imam Ibn Uyainah, kata Imam Syafi'i, yang aku tak pernah dengar. Maksudnya habis. Selama berapa tahun tu dia mengaji tu habis. Kemudian Imam Syafi'i pergi mana? Kemudian tahun 173 Al-Imam Syafi'i berhijrah ke Madinah. 7 tahun mengaji. Dengan siapa? Imam nombor satu di Madinah Al-Munawwarah, iaitu Imam Malik. No? Imam Malik, waktu Imam Syafi'i sampai tu, dia ingat Imam Syafi'i ni macam ulama lain lah yang biasa ni kan. Jadi Imam Malik kata, "Bok mai, siapa-siapa guru lain baca hadis kepada kamu." Imam Malik ajak Muwatta, dia tak baca. Ada ulama lain yang pakar akan baca. Macam tu tuan-tuan. Kepada anak-anak murid yang lain. Bila Imam Syafi'i mai, Imam Malik kata, "Cari mana-mana alim untuk baca kepada kamu." Imam Syafi'i kata, "Aku sendiri yang baca." Dia kata, "Aku sendiri yang akan baca. Tolonglah tuan dengar bacaan saya." Maka Imam Syafi'i pun baca. Bila dengar bacaan Imam Syafi'i 2-3 hadis, maka Imam Malik pun kata, "Teruskan." Dan dia pun baca. Esok dia main baca sendiri, lusa dia main baca sendiri. Habis dalam masa yang singkat. Ulama besar kan? Ulama mujtahid, belajar daripada mujtahid. Kemudian habis. Habis di Madinah, Imam Syafi'i umur 29. Kemudian ke Yaman. Ini cerita ni saya ringkaskan. 10 minit. Al-Imam Syafi'i ngaji lah ni, banyak ni. Dia dah sedut hadis dan fiqh daripada ulama-ulama Mekah. Kemudian beliau sedut hadis dan fiqh daripada ulama-ulama Madinah. Habis tuan-tuan. Lebih separuh hadis Nabi pernah didengari oleh Al-Imam Syafi'i. Beliau pun bekerja ke Yaman. Ni Madinah, Yaman duduk di bawah tu. Mekah di atas, Jordan di atas, Syria di atas, Palestin lagi atas. Imam Syafi'i mendapat jawatan kosong di Yaman. Waktu tu sebagai Presiden umat Islam ketika itu di Baghdad. Tuan-tuan, ni nak bagi tuan-tuan nampak. Presiden umat Islam waktu tu di Baghdad. Dia panggil Amirul Mukminin. Siapa? Harun Ar-Rasyid. Mudah faham lah. Waktu tu tuan-tuan, orang Islam telah pun menguasai 1/3 dunia. Tentera yang paling kuat ketika itu adalah tentera Islam. Negara yang paling kaya di dunia ketika itu adalah negara Islam. Pusat pemerintahan Islam di Baghdad. Imam Syafi'i pergi Yaman. Yaman ni siapa? Yaman ni gubernur. Gubernur maksudnya zaman hari ni nak bagi mudah faham lah. Bagi mudah faham je, bukannya yang tepat perkataan tu. Menteri besar. Dia panggil Wali Al-Yaman. Menteri besar Yaman waktu tu. Dilantik oleh siapa? Dilantik oleh Harun Ar-Rasyid lah. Dia ada Wali Mesir, Wali Yaman, Wali... Macam tu lah. Menteri besar ni. Jadi ada jawatan pegawai khas kepada Gubernur Yaman, dan Al-Imam Syafi'i ambil jawatan tersebut yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan perundangan. Sebab dia orang alim.
kalau ada berlaku persengitaan, ada berlaku perang kabilah dengan kabilah, kalau ada orang nak ambil tanah, nak beli tanah, kalau ada berebut kawasan tempat apa semua, Imam Syafi'i yang akan selesaikan. Dia pun pergi ke Yaman. Ini marhalah hidup beliau, dah mengaji apa semua, pergi ke Yaman, kemudian berkahwin dengan Hamdah, seorang wanita berketurunan Uthman ibn Affan, cucu cicit Sayyidina Uthman. Dia adalah Hamdah binti apa? Bin Uthman ibn Affan. Yang tu isteri kepada Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, kemudian bekerja. Bila dah jadi pegawai khas kepada gubernur apa semua, kerja apa semua, Imam Syafi'i seorang yang jujur. Selalunya di tempat Al-Imam Syafi'i itu, orang akan mai dan bayar rasuah untuk menang dengan musuh mereka. Bukan musuh, maksudnya dengan orang yang mereka bergaduh itulah. Tetapi bila Imam Syafi'i duduk situ, tak ambil rasuah. Jadi pelik Dia kena ambil rasuah baru boleh duduk dalam tu. Kena ambil rasuah baru boleh naik jawatan. Tempat tu selalunya. Tiba-tiba mai satu orang hamba Allah ni dah ulama, budak muda, cerdik apa semua, tak ambil rasuah. Dia orang yang warak dan bertakwa, beriman, Imam Syafi'i ni. Warak. Allahu Akbar. Warak dia tuan-tuan, pada waktu malam Imam Syafi'i bahagikan kepada 3. Ni anak-anak murid beliau cerita. 1/3 adalah untuk beribadah, 1/3 adalah untuk menulis ilmu, dan 1/3 lagi adalah untuk tidur. 3 jam lagi tu. Warak. Kata Rabi' ibn Sulaiman, anak murid kanan Imam Syafi'i ketika di Mesir. Dia ada anak murid di Mekah, Imam Syafi'i ada anak murid di Madinah, Imam Syafi'i ada anak murid di Kufah, Imam Syafi'i ada anak murid di Basrah, dan Imam Syafi'i ada anak murid di Mesir. Rabi' ibn Sulaiman, Imam Rabi'. Kata Imam Rabi', sepanjang hidup Al-Imam Syafi'i, setiap bulan beliau akan mengkhatamkan 30 kali Al-Quran. Setiap bulan. Bukan Ramadan Hak saya duk sebut kat tuan-tuan dulu-dulu ni Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, sayakhtimu khatmatain fi Ramadan, 2 kali sehari. Kalau hak biasa ni, hari-hari ni, hari macam ni, esok, tu sehari sekali. Tuan-tuan, sehari sekali, tak ada terus zaman ni. Hang ulama sunnah ke, ulama wal jamaah ke, hang ulama tarikat ke, hang mufti apa ke, tak ada terus. Hang mufti daripada Honolulu ke, mufti sampai saya sebutlah, subhanallah. Yang ni warak dan ibadat ulama dulu, tuan-tuan. Sebab tu beruntung kita melakukan ibadat berpandukan cara faham ulama-ulama ni. Sebab tu jangan terpengaruh dengan mai ayat-ayat songsang ni. Tak perlulah kot mazhab-mazhab ni. Tuan-tuan, mai. Dia ada, tuan-tuan. Ni saya sebut pun ni akan marah hak puak ni. Hak puak tak mau mazhab ni. Dia akan marah, kan? Ayuh kembali kepada Quran dan hadis. Ayat tu bagus tak? Ayat bagus. Praktikal tak kena. Kembali terus kepada Quran dan hadis, kan? Tak payah hurailah. Panjang. Habis 2 minit. Imam Syafi'i bila duduk tang tu, orang ajak apa semua, orang suruh adili, kan? Sagi mai ketua kabilah ni, mai ketua apa semua, mai kat dia. Imam Syafi'i menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tanpa menerima rasuah. Tak kira dia ni ketua apa ke, tang mana pegang jawatan, tak kira. Maka bertambah ramailah orang makin geram dengan Imam Syafi'i. Dah habis dah jadi pegawai khas kepada Gubernur Yaman, dia dilantik menjadi DO pula. Ayat mudah faham hari ni lah. Najran, DO Najran. Lagi besarlah pegang. Lagi orang lagi tak suka. Sampailah kepada satu tahap, ini cerita tak sah ni. Al-Imam, yang orang yang tak suka apa semua ni, ramai yang tak suka ni, mereka pun buat satu komplot jahat, menuduh Al-Imam Syafi'i salah seorang pemimpin Syiah yang nak menjatuhkan kerajaan Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun al-Rashid. Dia nak penjatuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dah orang sayang dah. Gubernur sayang, buat kerja baik,
tak jenis tak makan kok bawah, tak ambil rasuah, jenis tak bodek toke, tak bodek tuan je. Syafi'i. Orang benci, orang buat komplot. Zaman tu tuan-tuan, Syiah sedang memberontak. Dan pemberontakan Syiah pada zaman itu untuk menjatuhkan kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah ni kerajaan Ahlul Bait. Abbasiyah mai daripada perkataan Abbas, pak menakan Nabi. Tuan-tuan nampak tak? Mula-mula Nabi perintah, kemudian Khulafa' Ar-Rashidin. Habis 4 orang Khulafa' Ar-Rashidin, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi. Dia perintah, dia pindahkan Putrajaya pula dah. Dia pindahkan pusat pemerintahan daripada Madinah pergi ke Syria. Selama lebih kurang 100 tahun. Yang tu orang panggil kerajaan Umayyah. Kemudian kerajaan Umayyah jatuh. Naik kerajaan Abbasiyah di Baghdad 600 tahun. Tu cara nak faham tu. Imam Syafi'i hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah. Depa nak perjatuh dia sebab geram orang baik duduk tang tu. Sepatutnya yang duduk tang tu orang yang makan rasuah. Sebab semua orang tahu dah hak duduk tang ni memang akan terima rasuah. Senang aja. Kemudian depa pun berjatuh dia buat surat. Imam Muhammad bin Idris ni salah seorang daripada pemimpin Syiah Alawiyah. Hantar pi ke pusat pemerintahan Islam di Baghdad, maka Baghdad pun hantar mai polis tentera. Tuan, hebat kerajaan zaman tu, dahsyatlah. Tangkaplah tanpa diselidik dahulu Imam Syafi'i bersama dengan puluhan pemimpin Syiah yang lain. Hak lain memang betul pemimpin Syiah. Maka dituduh Al-Imam Syafi'i sebagai Syiah. Hari ini ada Ahlul Bait dituduh Syiah? Ada. Habaib yang memang Ahlul Bait, habaib yang sanad mereka bersambung dengan Rasulullah. Sambung sampai Sayyidina Hasan, bersambung dengan sampai Sayyidina Husain. No? Hati-hati. Zaman hari ini ada suara-suara sumbang yang menuduh habaib-habaib ni Syiah. Tuan-tuan akan dengar satu hari nanti. Saya sebut siap-siap. Saya sebut siap-siap. No? Tak apa. Habis dah, lebih masalah ni. Nak habis dah. Banyak lagi sebenarnya kan. Lagi 3 jam pasal Imam Syafi'i. Saya ringkaskan. Dituduh Syiah. Tangan dan kaki diikat. Tuan-tuan tahu, daripada Yaman nak pergi ke Baghdad 1987 km lebih kurang. Lebih kurang, saya sebut 2000 lah, senang. Bundar saya dia berkata muhung pula. Yaman nak pergi ke Baghdad lebih kurang 2000 km. Tuan-tuan boleh bayang. Bukan Lion Air no. Bukan Air Asia tau. Dapat transnasional pun tak apa dah. No? Kaki dan tangan dibelenggu hak puluhan orang ni, termasuk satu imam yang hebat, Ahlul Bait yang dipuji oleh Rasulullah sebagai alim Quraisy. 2000 km sehingga melecet kaki dan tangan Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Tuan, yang sedih sikit ialah pusat waktu tu, kerajaan Abbasiyah waktu tu serahkan kepada Yaman, kerajaan hak cawangan inilah Yaman ni untuk siasat apa semua kan. Jadi bila sampai di sana, sampai depan khalifah, depan Harun al-Rashid, Harun al-Rashid tengok muka, tanya apa semua, nama semua, penggal kepala. Dipenggal, zaman tu jenis penggal. Sampailah kepada giliran alim yang hebat ni kan. Bila sampai giliran Muhammad ibn Idris, Imam Harun al-Rashid kata penggal kepala beliau. Allahu Akbar. Tuan-tuan, maka Imam Syafi'i tengok muka Harun al-Rashid. Satu keluarga lah tuan-tuan, yang tu pun Quraisy. Imam Syafi'i pun Quraisy. Maka Imam Syafi'i pun mula berhujah. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, boleh tak izinkan aku untuk bercakap sedikit saja? Maka Harun al-Rashid berkata bercakap. Maka dia pun kata, panjanglah tuan-tuan. Dia pun cakap, dia hurai. Dia pun hurai-hurai. Akhirnya dia kata,
aku juga daripada keluarga an-nubuwah, dan bagaimana aku daripada ahlul bait untuk mengkhianati kamu yang juga daripada ahlul bait susur galur Nabi SAW. Ending dengan ayat tu Imam Syafi'i kan, bila dia bercakap ni dia orang yang fasih, maka Harun al-Rasyid kata tak jadi. Tapi tak lepas lagi masuk penjara untuk disiasat dengan lebih lanjut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu itulah Al-Imam Syafi'i ini mimpi didatangi Sayyidina Ali. Ada disebutkan Sayyidina Ali ambil cincin letak dekat jari dia. Kemudian waktu itulah Al-Imam Syafi'i dia panggil ulama lain yang ada di situ kan. Antaranya yang rapat dengan Harun al-Rasyid waktu itu adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini hak tok guru Imam Syafi'i tadi. Tuan guru Imam Syafi'i. Hari ke hari sampailah Al-Imam Syafi'i belum lagi dibebaskan sepenuhnya, tapi dia berhujjah di hadapan guru dia tentang satu permasalahan saksi. Panjanglah tuan-tuan cerita dia tentang menggunakan satu saksi apa semua ni. Imam Syafi'i berhujjah. Imam Syafi'i tanya tok guru dia, Harun al-Rasyid duk dengar. Dia kata, kenapa bercakap macam ni? Dia kata, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani kata, ambil pendapat Sayyidina Ali. Pendapat Sayyidina Ali tentang tu diriwayatkan oleh sekian-sekian, kata Imam Syafi'i. Dan orang yang meriwayatkan itu majhul. Dan orang yang meriwayatkan daripada si majhul tu pula adalah seorang lelaki yang bernama sekian-sekian. Dan orang itu adalah orang yang meyakini ar-raj'ah. Benda apa tuan-tuan? Tu saya kata tak payah hurai. Jadi panjang. Nak abangnya subhanallah dengan ilmu dia, fasih dia hurai apa semua ni yang Imam bin Hasan Syaibani tak pernah dengar huraian tersebut. Huraian itu diambil oleh Imam Syafi'i daripada guru dia di Mekah, iaitulah Imam Sufyan ibn Uyainah. Poin tadi ni, bila dia dengar, maka Imam bin Hasan Syaibani kalah dalam perdebatan tu. Maka Harun al-Rasyid Khalifah Amirul Mukminin kata, betul lah kamu bukan daripada kalangan Syiah. Lepas tu dia pun dibebaskan, dikeluarkan daripada penjara, diangkat sebagai seorang ulama besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam masjid pada zaman kegemilangan itu, yakni di Baghdad tuan-tuan, satu masjid ada 30 ulama besar mengajar. Tetapi ketika Syafi'i masuk dan mengajar di situ, lama kelamaan hanya tinggal 3 atau 4 saja lagi majlis ilmu di dalam masjid itu. Hak lain pergi mana tuan? Bukan balik. Semua bergabung ataupun pergi ke Al-Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan tengok, satu tempat yang orang dengki kepada Imam Syafi'i, yang hampir menjadi tanah kubur kepada Imam Syafi'i untuk disembelih ataupun dipancung, bukan sembelih lah, dipancung di Baghdad, tetapi dengan izin Allah, dengan barakah salih Al-Imam Syafi'i, tempat yang hampir menjadi kubur Al-Imam Syafi'i itu bertukar menjadi tempat Imam Syafi'i dimuliakan oleh pemimpin dan dimuliakan oleh semua ulama ketika itu. Jadi para ulama-ulama lain pun memuliakan Imam Syafi'i. Syafi'i duduk di Baghdad waktu tu daripada 184 sampai tahun 186. Kemudian dia bawa balik, Imam Syafi'i bawa balik anak dan isteri dia, 2-3 orang balik ke Mekah, duduk di Mekah balik. 9 tahun duduk di Mekah. Waktu tu mengajar sakan lah. Waktu itulah datang imam-imam besar yang lain mengaji dengan Imam Syafi'i, yang saya sebut tadi lah, Al-Humaidi, Imam Ahmad ibn Hanbal, yang lain-lain ramai lagi mengaji dengan Imam Syafi'i di Mekah. Kemudian Al-Imam Syafi'i ke Baghdad balik 2 tahun. Kemudian 5 tahun yang terakhir ending, Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Habis dah saya ringkaskan ni. Al-Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Waktu dia pergi ke Mesir ni, semua umat Islam di belahan-belahan benua yang ada orang Islam sudah sampai berita tentang kealiman dan wara' Al-Imam Syafi'i.
Bila Imam Syafi'i pergi Mesir ni orang sambut lah. Memang semua ulama-ulama dia sambut. No? Ulama pertama yang karang kitab sirah dalam dunia Islam Imam Ibn Ishaq. Nombor 2 nama Imam Ibn Hisham. Imam Ibn Hisham ni tuan-tuan ada di Mesir. Waktu Imam Syafi'i sampai dia ada. Imam Ibn Hisham ni pun mai berdiskusi ilmu dengan Imam Syafi'i. Dia bila pakar sirah dengan pakar nasab apa semua ni, dia pun akan berdiskusi tentang ilmu tu. Bila berdiskusi tentang ilmu tersebut, kata Al-Imamul Muzani yang mendengar diskusi tersebut, dia kata bila bercakap tentang diskusi itu, kedua-duanya mengeluarkan pendapat, tetapi bila Imam Syafi'i bercakap tentang nasab ulama-ulama di kalangan wanita, maka diam ketika itu Imam Ibn Hisham. Tak reti terus. Nak abang luas. Imam Syafi'i waktu tu dia pun duduk di Mesir. Di Mesir tu kata Al-Imam Rabi' ibn Sulaiman, anak murid Imam Syafi'i, kata daripada subuh sampai lepas subuh orang mula main mengaji. Sagi ulama-ulama yang pakar hadis main mengaji. Bangun ulama pakar hadis, main ulama-ulama Quran main mengaji. Bangun ulama Quran main mengaji. Macam itulah. Ulama tafsir pula kan, ulama-ulama fiqh dan sebagainya, sampailah akhir hayat beliau tahun 204 Al-Imam Syafi'i meninggal dunia dalam keadaan Imam Syafi'i ini dia sakit teruk, iaitu sakit buasir. Pun begitu kata Rabi' ibn Sulaiman, beliau mengarang beribu helai kertas, ribu helai, dalam keadaan beliau sakit. Sakit Al-Imam Syafi'i sampai tahap kalau dia duduk di atas kuda, darah yang turun daripada buah dia tu memenuhi sepatu beliau. Boleh bunyi cak-cak darah. Dan kalau Al-Imam Syafi'i duduk mengajar, ulama mai mengaji ni, ulama ni bangkit, grup ulama ni bangun, ulama ni mai. Tempat duduk Al-Imam Syafi'i kalau bangun akan dipenuhi dengan darah. Walaupun sakit macam tu, dia masih mengajar orang lain sampai akhir hayat, dan juga masih lagi mengarang kitab dan masih lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khatam sehari sekali Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Saya mohon maaf lebih masa. Semoga kita mendapat iktibar daripada kisah kehidupan Imam Syafi'i yang dibesarkan oleh ibu beliau, Fatimah tadi, mak tadi yang bawa untuk dorong kepada ilmu sampai jadi seorang ulama besar. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada keadaan tersebut. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Kurniakanlah kepada kami ya Allah ilmu, keberkatan, keikhlasan dalam kehidupan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.